Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ni, para pengkhianat telah dikhianati dan sekarang ni Allah sedang menunjukkan para pengkhianat ni menerima azab-azabnya. Dari mana dulu dia fitnah, dia maki hamun, dia kata kepada pihak Pakatan Harapan. Hari ni depa sedang satu persatu sedang tumbang, sedang jatuh, sedang tersungkur, sedang malu. Kan? Seperti mana kita boleh tengok pengkhianatan yang berlaku. Bukan main lagi. Waktu 2019 Anwar Ibrahim naik menjadi Anwar Ibrahim dah bebas ada dekat dalam negara kita. Kan? Tanpa masuk penjara. Jadi ada sailang-sailang. Kan? Duk nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Sehingga kan orang-orang Anwar Ibrahim cakap Anwar tak layak jadi Perdana Menteri. Hampa pun tahu siapa dia. Dan apabila kerajaan tumbang. Ni. Saif yang Zuraidah, Azmin Ali dan katil-katil di dalam parti PKR ni memang memberi masalah. Dan tim-tim pengkhianat di dalam PKR yang dah keluar duduk bersama dengan Bersatu majoriti tumbang dan kalah pilihan raya. Sampai sekarang mereka diam. Diam membisu kan. Dan yang terbaru, Zuraidah Kamarudin ada fitnah Saifuddin Nasution. Dan apabila fitnah Saifuddin Nasution, Saifuddin keluarkan saman terhadap Zuraidah. Waktu tu, ucapan tu, perkara yang boleh jadi saman tu, sebelum PKR berpecah. Disebabkan ucapan Zuraidah yang fitnah terhadap Saifuddin terus saman. Pelbagai sangkaan buruk, kata-kata buruk yang Saifuddin Nasution kena. So, apa yang berlaku lepas tu? Terus kena saman dan dibicarakan dan semalam Saifuddin Nasution ada buat ucapan menjelaskan soal apa yang berlaku dekat kes mahkamah antara Zuraidah dengan Saifuddin Nasution. Dan aku akan bawakan bersama-sama dengan hampa Iswadi Moni, dia akan terangkan kepada kita, dia akan ceritakan kepada kita, dia akan bentangkan kepada kita apakah yang berlaku kepada pengkhianat-pengkhianat ini, apakah ucapan-ucapan pengkhianat, apakah hari ini mereka dikenakan kembali. Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil. Cara mana mereka nak memperjatuhkan Anwar Ibrahim, cara mana mereka nak menjatuhkan Rafizi Ramli, cara mana mereka nak jatuhkan orang-orang kuat di bawah Anwar Ibrahim. Apa yang kita nampak, apa yang aku perhatikan, mereka ni sedang cuba untuk ambil alih sewaktu sebelum Pakatan Harapan 22 bulan tumbang, mereka nak cuba ambil alih parti PKR ni, Parti Keadilan Rakyat, tapi gagal. Dan alhamdulillah aura Anwar Ibrahim ni masih kukuh, masih kuat sehingga hari ini. Dan aku nak bawa dengan apa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni soal ni. Ni orang kata apa? Minah lampir, Azmin apa lupa. Tak apa, jom sama-sama kita dengar. Semua yalah, benda-benda ini menghantui kembali. Cerita-cerita ini menghantui kembali. Baik. Saman fitnah, Zuraidah mohon maaf kepada Saifuddin Nasution. Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin telah memohon maaf kepada Menteri KDN Saifuddin Nasution sebagai sebahagian daripada penyelesaian kes saman fitnahnya. Zuraidah 65 membacakan pernyataan maaf itu di kandang saksi di hadapan Hakim Nur Akmal Muhammad Sani manakala Saifuddin tidak hadir. Atas saman fitnah yang difailkan oleh Datuk Seri terhadap saya berkaitan ucapan itu, kedua-duanya pihak bersetuju untuk menyelesaikan perkara itu dengan satu kenyataan maaf secara terbuka di hadapan mahkamah ini. Oleh demikian, saya dengan ini menarik balik kenyataan-kenyataan terhadap Datuk Seri Saifuddin dan juga memohon maaf kepada beliau, katanya. Mahkamah Kuala Lumpur merekodkan penyelesaian dicapai oleh kedua-dua pihak serta melapangkan tarikh pembicaraan yang ditetapkan selama 3 hari bermula hari ini. Pada 2020, Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR memfailkan tindakan saman terhadap Zuraidah berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan Kerajaan Kelantan dan tabung amanah Tok Kenali. Ketika ia dihubungi pagi ini, Peguam Saifuddin, Naprip Singh mengesahkan bahawa sebahagian daripada penyelesaian itu termasuk permohonan maaf serta menarik balik kenyataannya. Menurut Naprip, pelantiz menarik balik writ serta menyatakan tuntutan dan jawapan kepada pembelaan manakala defendant menarik balik pernyataan pembelaan. Selain itu, defendant menarik balik pernyataan tersebut, fitnah tersebut dan bersetuju mengemukakan permohonan maaf secara lisan. Kedua-dua pihak bersetuju. Okey.
Saifuddin memfailkan saman itu pada Julai 2020 mendakwa Majlis Mahkamah Alam tersebut bertema Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 itu berlangsung seiring dengan hari akhir Kongres PKR ke-14 di Melaka. Beliau mendakwa Zuraidah membuat kenyataan fitnah yang bermaksud antara beliau mengamalkan penipuan dan rasuah kerana menerima suapan berjuta ringgit untuk menyertai PKR, menyertai PAS atau PKR atau untuk memegang jawatan di sektor awam. Saifuddin mendakwa bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berniat jahat untuk memburukkan kewibawaan beliau. Apa yang berlaku ada satu pada tahun 2019. Siapa yang ingat sebelum langkah Sheraton, selepas Kongres Parti Keadilan Rakyat. Oh, by the way, Kongres PKR akan berlangsung di Putrajaya minggu hadapan, Jumaat, Sabtu, Ahad minggu hadapan. Tetapi nak cerita, pada 2019 di Melaka, di situlah Datuk Seri Anwar sebut perkataan kitol, si kitol dan Azmin terasa. Kongres tersebut, geng-geng kartel ini ada buat satu kongres lain di Hotel Renaissance. So, dalam kongres lain di Hotel Renaissance itu, Zuraidah membuat ucapan. Dan ada antara ucapan dia adalah cerita pasal Saifuddin ni. Saifuddin ini adalah orang macam ni, dia seorang penipu, terima rasuah. Kalau tak masuk PAS, tak masuk PKR, dia akan masuk PAS macam tu. Dia cerita. So, cerita tersebut yang Saifuddin saman. Okey, so penyelesaian dia hari ini adalah Zuraidah antaranya adalah memohon maaf secara terbuka di dalam mahkamah dan menarik balik kenyataan tersebut. Erti kata, kenyataan tersebut adalah fitnah yang tidak boleh dibuktikan oleh Zuraidah Kamaruddin. Itu yang pertama. Now, ada tak tindakan lain? Kita tak tahu. Mungkin itu salah satu. Atau mungkin the only one, saya tak pasti. Mungkin juga ada out of court settlement. Maksudnya, diorang selesaikan di luar mahkamah. Kita tak tahu berapa jumlah. Mungkin biasanya dalam kes sebegini biasanya diorang tak dedahkan lah. Mungkin ada jumlah, mungkin ada perkara yang diorang runding sesama mereka dan selesaikan di luar mahkamah. Ada kemungkinan tersebut. So kalau itu kita tak pelik dan kita tak rasa ralak lah, sebab kita kata bahawa sekarang ini sudah terbukti perkara itu adalah fitnah semata-mata. Perkara yang dinyatakan oleh Zuraidah, oleh oleh Azmin sewaktu Renaissance, ucapan di Renaissance. Mungkin ramai yang tak tahu ucapan di Renaissance itulah yang menyebabkan kejap. Yang menyebabkan langkah pertama untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Langkah pertama untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim adalah ucapan sewaktu di Renaissance tersebut. Saya tunjukkan sedikit lah ucapan tersebut. Saya tak ambil semua. Saya tunjukkan sedikit. Saya amat bersyukur kerana pada 4 April 1999 saya berada di dalam dewan ini sebagai wanita wajah kita Zuraidah Kamaruddin berada di dalam dewan ini. Saudara Sivarasa Rasia berada di dalam dewan. Sivarasa tak lompat lepas tu. Datuk Kamarul Baharin berada di dalam dewan ini. Dan saya percaya ramai lagi yang berada di dalam dewan ini. Claim any credit sebab parti ini dibina oleh saudara-saudari. Okey. Ini ucapan beliau. Saya takkan go panjang. Dia 40 minit. Tapi ucapan yang Zuraidah bawa tu, ini ucapan dia. Sebenarnya tuan-tuan boleh Google sendiri benda ni dekat YouTube ada. 1 tahun tak tahu suara Adi Hussein. Ada presiden tak tahu suara Adi Hussein. Kenapa nak mempertikaikan kami tak tahu suara? Kenapa? Kenapa nak pertikaikan? Saya berani cakap di sini. Tanya kawan-kawan Siva, Tejwa, Haniza dan semua kawan-kawan wanita. Saya lah orang yang paling taat tak tahu suara. Saya lah orang yang paling pancual tak tahu suara. Sebelum Anwar Ibrahim jadi presiden. Jangan
Itu antara ucapan. Kenangan lah tuan-tuan, kenangan. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. So sekarang hari ini, siapa yang Baba Zuraida? On top of that tuan-tuan, ada caman 10 juta tau. On top of that tadi, ada saman 10 juta oleh PKR terhadap Zuraida, dan Zuraida kena bayar saman 10 juta tersebut. Wow. Saman 10 juta tersebut, Zuraida kena bayar. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi, kita dengar ucapan-ucapan Azmin Ali, kita dengar ucapan-ucapan Zuraidah. Inilah muka-muka pengkhianat. Memang daripada awal inilah perancangan depa. Depa nak mengkhianati. Asalnya setelah aku fahami balik, depa nak ambil alih parti PKR ni, namun gagal. Setelah bila Anwar Ibrahim dah ada di luar dan Anwar Ibrahim dah jadi ahli parlimen Port Dickson ketika itu, kita boleh tengok pengaruh Anwar ni orang makin kuat. Depa ingat setelah Anwar Ibrahim keluar daripada penjara dan menjadi ahli parlimen, depa ingat pengaruh Anwar ni kurang. Rupa-rupanya bila Anwar keluar, pengaruh Anwar lagi kuat. Dan kita boleh tengok waktu tu pula depa jadi kerajaan. Oh, duk sailang ni ketua-ketua parti. Dan waktu tu pula waktu tu kan ada pemilihan parti taraman, depa duk sailang. Budak-budak yang lawan depa, semua depa lawan. Semua depa hentam, semua depa balut. Sebab apa? Kena ikut arahan-arahan menteri. Sedangkan waktu tu Anwar Ibrahim tak jadi menteri. Hanya Kak Wan Timbalan Perdana Menteri. Kak Wan tak ada kuasa apa pun. Apa-apa saya nak? Kak Wan tak ada kuasa apa pun. Kak Wan pula kena ikut arahan-arahan ni menteri-menteri lain. Kena ikut arahan Azmin Ali. Kena ikut arahan Zuraidah. Last kita nampak dalam diam secara tiba-tiba depa khianat tu, depa sailang tu. Lepas tu lalas tiba-tiba bye Kak Wan, bye Nurul Izzah kan. Last kita boleh tengok 10 juta disebabkan dia khianat parti PKR. Dia lupa dia pernah sign perjanjian. Kalau dia khianat dia kena bayar 10 juta. Azmin Ali tak sign babe. Surat tu, perjanjian tu Parti Keadilan Rakyat, Azmin Ali dia memang daripada awal memang dia tak sign. Memang dia lari daripada dia nak sign. Tapi itulah alhamdulillah, sekurang-kurangnya Zuraidah kalau dia tak boleh bayar, kita boleh dapat juga walaupun sikit. Habis-habis pun dia dibankruptkan dan kemungkinan rumah dia, aset-aset dia akan disita untuk nak bayar hutang. Sebab kes ni dah masuk mahkamah. Dan lagi beberapa orang kita boleh tengok perjalanan kehidupan mereka, kerjaya politik mereka semua dah hancur. Dan ada lagi beberapa orang macam Saifuddin Abdullahan, ahli parlimen Indra Mahkota kalau tak silap aku kan. Dia masih selamat walaupun dia khianat daripada parti PKR. Sekarang dia duduk di dalam Perikatan Nasional dan dia berjaya menjadi ahli parlimen. Tapi jenis orang yang pernah khianat ni dan juga pengkhianat ni tak lama nak ambil apa, sat je nak ambil. Hari ni kita kena faham macam ni. Kita buat baik dengan orang, kita buat baik dengan sesiapa pun, ada hari Allah akan hantar buat baik dengan kita. Orang yang kita tak kenal pun akan main buat baik dengan kita. Dan apabila kita buat jahat dekat orang, kita khianat orang, kita ambil hak orang, kita buat perkara-perkara yang tak elok dekat orang, Allah akan hantar orang lain yang buat khianat dekat dia. Dan orang lain yang balas balik perbuatan dia. Kita boleh tengok tara mana. Parti Bersatu khianat Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah dan DAP. Sekarang kita boleh tengok 4 orang ahli parlimen khianat Muhyiddin Yassin. Khianat parti dia sendiri. Dan tengok Muhyiddin Yassin pun keluar apa? Dan keluarkan ucapan dan juga kenyataan. Ni pengkhianat, tak ada hati perut. Cuba tengok. Wan Ahmad Faisal lagi teruk kan dia punya ucapan dia, suara dia dengan Perdana Tinggi kan. Baru hampa rasa. Dulu hampa khianat orang, hampa tak rasa. Bila hari ni kawan-kawan hampa sendiri yang khianat hampa, ada muka. Tapi itulah kita boleh tengok sekarang ni dengan Muhyiddin Yassin, tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak lapar. Muhyiddin Yassin sendiri mengaku susah nak tidur. Bahasa dia aku pun lupa. Tapi itulah hakikat. Sebab dulu hang pernah sailang orang, hang pernah khianat orang.
Hari ni Allah Maha Adil, Allah hantar balik. Cuba hampa fikirlah macam jana wibawa. Bukan orang lain yang menjadi saksi, bukan orang lain pergi buat report. Oh, orang dia juga. Macam Buan Saiful Wanjan. Orang yang dapat projek tu sendiri yang buat report. Dan banyak sangat-sangat kes orang yang bersama-sama dengan dia mengendalikan projek ataupun buat apa-apa kan. Tahu-tahu kawan tu jatuh je, kawan tu tumbang, dia dah tak ada dah kuasa. Kawan ni tiba-tiba dia bersama dengan orang lain pula, ataupun pangkat dia tu pun dia pun mungkin lagi kaya kan. Tahu-tahu dia geram dekat kawan ni telan duit aku ni, aku nak kena balas balik ni, aku nak kena terajang balik So dia pergi buat laporan, dia boleh bongkarkan. Berapa ramai kita nampak orang kaya-kaya ni hak yang duk buat projek-projek kerajaan ni. Depa ni kita nampak hak yang duk dapat projek-projek kerajaan ni, depa ni adalah manusia yang sangat-sangat banyak menyimpan rahsia. Depa simpan rahsia-rahsia menteri yang terdahulu, rahsia-rahsia hak yang mana hak yang duduk sakau projek-projek kerajaan, hak duk sakau duit-duit ni. Memang ramai. Kalau setiap macam pegawai peribadi ke ataupun siapa-siapa kan, depa tahu. Kalau depa dedahkan, kalau depa bongkarkan, aku tak tahu lah, kantoi gila-gila tak kira lah hang bekas Perdana Menteri ke, hang bekas siapa-siapa kan. Cuba hangpa tengok di antara dua lah, Tun Dr. Mahathir dengan Tun Daim. Kalau di antara dua orang ni kita laga-lagakan, kita bagi depa ni memang bergaduh, Allah macam-macam boleh dedah geng. Cuba hampa tengok prestasi Tun Daim dengan Anwar Ibrahim, sebab Tun Daim pun Menteri Kewangan, lepas tu Anwar Ibrahim pun Menteri Kewangan. Hampa boleh bandingkan antara perbezaan kejayaan ataupun kemajuan penjimatan kan, antara zaman Anwar dengan zaman Tun Daim. Zaman Anwar 1000% lebih baik. Malah pendapatan kerajaan waktu Anwar jadi Menteri Kewangan, bayangkan lebih banyak, pendapatan tu lebih berbanding dengan zaman Tun Daim. Dan zaman Tun Daim lah hutang negara semakin naik sehinggalah zaman Muhyiddin Yassin. Dan itulah kita tunggulah, Allah akan tunjuknya. Hang bayangkan ada seorang menteri, dia ni naik helikopter, dia nak balik ke Padang Pahang sebabkan mak dia sakit kan, mak dia ataupun ibu dia meninggal. Apa boleh tengok, Allah takdirkan dia jatuh, helikopter meletup dekat Genting Highland, dekat dalam hutan tu. Tahu-tahu Allah dedahkan dia ni memiliki aset 2 bilion ringgit. Last aset tu sampai kalau tak silap aku tahun ni pun belum settle lagi dengan aset 2 bilion. Ada tuntutan ibu dan juga tuntutan menantu kan. Lepas tu hak yang daripada segi menantu, macam dia kata, itu tuntutan hasil sepencarian. Hak yang si ibu ni hampa boleh pergi baca kan, menteri yang mati meninggalkan duit 2 bilion ringgit. Gila kan. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan khianat orang, kita nak pesan. Janganlah kita dah besar, kita dah tua, kita dah beranak pinak, kita dah ada otak, kita boleh fikir. Jangan khianat orang. Kok macam mana pun, janganlah khianati orang. Aku macam kau, alhamdulillah, aku dah buat renovation kot belah Selangor, KL kan. Ada ramai Cina, India, Melayu yang mana duk buat renovation, duk bagi job ni kan. Semua orang pesan aku, jangan khianat. Bila you bilang you tak ada itu khianat orang, Tuhan akan kasih sama you lebih ya. Jadi alhamdulillah, sebabkan kita pegang amanah. Sebab kadang-kadang orang nak bagi deposit dekat kita sampai 3,000, 4,000 kan, orang pun takut kena tipu. Jadi kan kita pun perlu amanah, dan kita perlu tunjuk kepercayaan diri kita kepada orang. Trusted tu penting. Hang percaya aku percaya hang. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Janganlah khianat sesiapa, walaupun kawan sendiri, walaupun adik-beradik sendiri, walaupun mak bapa, isteri, anak-anak. Jangan sesekali khianat. Allah dah tunjuk kepada kepala pengkhianat yang kenal dekat Azmin Ali dan beberapa orang yang lompat daripada parti PKR. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan maaf Pak Antoang.
Azmin Ali Semburik, Zuraidah Minah Lampir. Assalamualaikum.